Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam video PDPR Matematik tahun 4. Okey. Ini adalah video yang ketiga Okey. Kita tengok pada apa yang telah kita belajar sebelum ini. Okey. Ini ialah apa yang kamu telah belajar sebelum ini. Okey, mengikut video yang telah dihantar. Okey, harap boleh tengok lah ya. Kalau tak boleh tengok tu usahakanlah ya. Okey, tak semestinya terus kena tengok ya. Okey, cuma janji kerja tu yang diberi siap. Okey. Kalau nak kalau tak faham tu, itulah kena tengoklah video tu. Kalau tak faham nak jawab macam mana, tengok video. Okey. Ini yang video sebelum ni ya. Menyatakan nilai tempat, nilai digit dan juga mencerahkan. Okey. Masih lagi pada kita dalam standard pembelajaran yang sama. Okey, kita nak pergi kepada membandingkan dua nilai nombor dan juga mungkin yang inilah menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey. Ini fokus kita dalam video yang ini membandingkan nilai dua nombor. Bandingkan nombor. Yang seterusnya menyusun nombor ikut tertib naik atau tertib menurun. Okey. Okey. Di muka surat yang ke-6 buku teks ya. Kalau sedang menonton, sediakan buku teks untuk paparan yang lebih jelas. Okey. Tajuknya nak bandingkan dan susun nombor. Okey, nak banding dan susun nombor. Dua ni fokus kita. Okey. Seperti biasa, buku teks akan memberi kita situasi petikan dari mana-mana sumber yang ada. Okey. Dari situ dia akan mula buat kita berfikirlah ya. Okey. Nombor 1. Okey, nombor 1. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey. Di Lawas ada 1105 orang. Lubuk Antu ada 24,712. Bintulu ada 75,141 dan di Sibu 69,711. Okey. Ini adalah peta Sarawak. Okey. Okey. Dia mula tanya kita. Okey, bahagian A. Antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Okey. Dia tanya dan dia tulis, dia lukiskan pada kita. Okey. Kita tengok jadual ni ya. Okey.
Ini ialah cara yang terbaik lah untuk membandingkan nombor. Okey, kita susun nombor-nombor itu mengikut nilai tempat. Okey, ini kita panggil nilai tempat. Okey, nombor ni sama panjang. Okey, maka nilai tempat yang terakhir kedua-dua nombor ni ialah 10,000. Okey, dia dah siap. Tak bulatkan ataupun tandakan pada nombor pada di nilai tempat 10,000 ni. Okey, di sini sudah kita dapat tentukan nombor mana yang lebih besar. Lebih besar maksudnya lebih banyak penduduk IBAN. Okey, apa yang kawan ni cakap? Nilai digit 7 lebih besar daripada 6 dan bernilai 70,000. Okey, jadi kesimpulannya yang dia ni cakap 75,141 lebih daripada 69,711. Jadi nombor yang di atas ni nombor yang lebih besar ataupun lebih bernilai lebih banyak. Maka soalannya tadi ialah penduduk di yang mana, yang 75,000. Okey, penduduk IBAN di Bintulu lebih banyak. Okey, ini cara kita membanding nombor yang sama panjang ni. Okey, ni ada 5 digit. Kita susun dia. Okey, kalau dah cekap memang tak payahlah buat jadual macam ni lambat. Satu orang yang dah cekap matematik, dia jawab pun cepat saja. Okey, ni yang bahagian B ni, dia nak susun keempat-empat bilangan penduduk IBAN dalam tertib menaik. Okey, nak susun pula. Okey, nak susunnya nombor-nombor yang tadilah. Penduduk IBAN dekat Lawas, Lubuk Antu, Bintulu, Sibu ada 4. Okey, kat sini pun ada 4 nombor yang telah disusun. Okey, dia susun macam atas tu tadi. Jadi kalau kita tengok yang di sini, nombor yang di sini, okey, nombor yang barisan yang ini 1105 ini penduduk di mana? Di Lawas, di Lawas. Okey, kamu tengok cara susunnya. Okey, kalau kita susun nak banding nombor, kita mula tulis ataupun kita rapatkan nombor tu di sebelah kanan ke kiri. Okey, jadi kita dapati sebab tu kita sebut nombor ni 1000, kita tak sebut 10 ataupun 11,000 kan, sebab dia tak ada 10,000, dia tak lebih daripada 10,000 lagi. Maka nombor ni memang nombor yang paling kecil. Okey, nombor ni nombor yang paling kecil sekali sebab pendek pun kan, 4 digit ni semua 5 digit, ni 5 digit, yang ini pun 5 digit. Okey, dia nak suruh kita tertib menaik. Kalau tertib menaik, mestilah dimulakan dengan nombor yang paling apa? Yang paling kecil. Okey, yang paling kecil. Okey, yang disebut oleh kawan kamu ni di sebelah sini, dia kata apa? Bandingkan ni bilangan digit. Ada satu nombor 4 digit. Ini yang saya dah sebut tadi. Ada satu nombor yang ada 4 digit saja.
Ini nilai ni automatik ya. Jelas nampak paling kecil. Okey. Kemudian bila kita dah jumpa dah ini paling kecil, tugas kita dan yang tinggal ialah nak bandingkan nombor di baris sini, sini dan sini sahaja. Okey. Bandingkan pula digit puluh ribu. Ni 10,000 antara 2, 7 dengan 6. Senang. Siapa besar, dia besar. Siapa kecil, dia kecil. Okey. Jadi kita dah dapat dah menyusun sebenarnya. Okey, yang ni yang paling kecil. Okey, ini yang paling kecil. Diikuti oleh ni besar sikit, nombor ni besar sikit. Okey. Lepas tu 69,000 ni. Dan yang terakhir yang ni paling besar. Okey. Okey, jadi ikut tertib menaik. Kamu tengok ni paling kecil. Dia mula daripada yang paling kecil. Kemudian yang ini tu dia meningkat lagi naik ini. Lepas tu naik lagi yang paling besar. Yang paling kecil, yang paling besar. Okey, ini ialah tertib menaik. Okey. Dari kecil sampai yang paling besar. Okey. Okey ya. Selesailah muka surat 16. Okey. Ini kita tengok tadi ni 1, 1, 2, 3 dan 4. Okey. 1, 1, 2, 3 dan 4. Ini yang kita sedang belajar tertib naik. Mula banding, kemudian tertib. Sebelum kita boleh menyusun nombor ikut tertib, kita kena tahu banding nombor yang mana besar, yang mana kecil. Betul? Dah dapat banding, dah tahu cara nak banding, yang nombor yang mana lebih besar, nombor mana yang lebih kecil, barulah datangnya boleh kemahiran boleh menyusun tertib menaik dan juga tertib menurun pun tak ada masalah. Okey. Kita tengok yang kedua ni, situasi yang lain Okey. Jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Okey, cara nak baca jadual. Kadang-kadang murid ni kadang tak reti nak baca jadual. Sama je baca jadual yang dekat jadual kelas Cara ni ialah jenis. Okey. Dua-dua ni atas bawah. Ni bilangannya. Maksudnya ni permainannya, ini bilangannya yang minat permainan tu. Okey, maksudnya ni galah panjang berapa orang? 15,000 bawah ni yang minat galah panjang. Lompat tikus berapa orang yang minat? Kanak-kanak yang minat 13,719. Okey, lompat getah seramai 15,202 orang yang meminati main lompat getah. Batu seremban ke seremban? Batu seremban 14,419 murid yang bukan murid kanak-kanak yang minat main. Okey, apa dia dah bagi situasi. Seterusnya, nyatakan permainan yang kurang diminati. Yang kurang diminati. Lompat tikus atau batu seremban. Lompat tikus ataupun batu seremban. Yang kurang diminati maksudnya bilangan kanak-kanak yang dalam jadual itu yang kita cari yang paling rendah.